Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Rahsia Mudahnya Tajwid, siri yang kedua di channel Abu Salim TV. Baik, insyaAllah kali ini kita akan membahaskan iltiqa'us sakinain, iaitu pertemuan dua sukun. Bagaimana untuk membaca iltiqa'us sakinain dalam ayat Al-Quran. Sebelum itu kita lihat sukun dalam Al-Quran terdapat dua jenis. Pertama, sukun itu ditulis secara zahir, diletak tanda sukun itu dan kita boleh lihat. Okay. Dan yang kedua, iaitu sukun tidak diletak tetapi huruf tersebut mati, seperti contoh yang berikut. Pembaca-pembaca sekalian boleh rujuk di Al-Quran dan boleh cuba cari dalam Al-Quran di mana huruf yang bertanda mati, dan ada huruf yang mati tetapi tidak letak tanda mati dalam Al-Quran terlalu banyak. Bagi mereka yang tidak mengenali kenapa ada ketika tanda sukun diletak tanda mati dan ada ketika tidak letak tanda mati, baik perbahasan tentang sukun ini ataupun rahsia fungsi tanda sukun ini kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang, insyaAllah pada siri yang ketiga, insyaAllah, untuk kita perincikan fungsi sukun dalam Al-Quranul Karim, insyaAllah. Baik, pada siri yang kedua ini kita akan membicarakan secara terperinci kaedah bacaan iltiqa'us sakinain, iaitu pertemuan dua sukun. Sebelum itu kita perlu kenal apakah ataupun bagaimanakah iltiqa'us sakinain ini sebenarnya. Baik, iltiqa'us sakinain ini berlaku dalam satu perkataan dan juga berlaku dalam dua perkataan. Baik, kita lihat bagaimana iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun dalam satu perkataan, yang mana dalam satu perkataan itu berlakunya dua sukun. Kaedah ini tidaklah agak sukar, walaupun bagi pemula-pemula pembaca Al-Quran insya-Allah ianya mudah sahaja, dan kita akan datangkan contohnya sebentar lagi. Baik, manakala iltiqa'us sakinain yang berlaku dalam dua perkataan, yang mana sukun yang pertama dalam perkataan yang pertama dan sukun yang kedua berada dalam perkataan yang kedua. Yang ini agak sedikit rumit untuk kita fahami, tetapi ianya juga sebenarnya tidak susah dan mudah saja untuk kita fahami, insyaAllah. Bila kita datangkan contoh sebentar lagi, seluruh pembaca insyaAllah akan boleh memahaminya. Jadi secara mudahnya untuk kita memahami iltiqa'us sakinain, ianya berlaku dalam dua keadaan, iaitu dua sukun berhimpun dalam satu perkataan dan sukun berada dalam dua perkataan yang berbeza. Sekarang kita lihat contoh untuk iltiqa'us sakinain dalam satu perkataan, yang mana dua sukun berhimpun dalam satu perkataan. Pertemuan dua sukun dalam satu perkataan ini tidak susah dan mudah sahaja insya-Allah untuk kita fahami. Baik, jom kita lihat contoh dalam Al-Quranul Karim untuk lebih kita memahami bagaimanakah yang disebutkan sukun berhimpun dalam satu perkataan. Baik, contoh lihat dalam surah Al-Qadar pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Lihat perkataan Al-Qadar yang mana terdapat sukun pada huruf dal. Okay. Dan di mana sukun yang kedua, iaitu berlaku pada huruf ra, yang mana kita memberhentikan bacaan pada huruf ra itu, maka ra itu kita jadikan ianya sukun. Jadi disebut dengan Al-Qadar. Jangan disebut dengan Al-Qad, itu salah, tapi kena nyatakan bunyi ra di hujungnya seperti berikut, Al-Qadar. Contoh saya baca ulang sekali lagi, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Baik, cara bacaannya adalah sebegitu. Kita lihat contoh yang kedua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Okey, lihat perkataan syahr yang mana terdapat tanda sukun pada huruf ha. Okey, dan seperti mana dijelaskan sebelum tadi, iaitu kita matikan huruf ra yang hujungnya itu, maka berlakulah sebutannya seperti berikut, syahr. Jangan dibaca syah dan ra itu tidak dibunyikan. Seulang kembali sekali lagi pada ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Okey, jadi cara berhentinya sedemikian. Ini sebenarnya terlalu mudah
Untuk kita fahami, insya-Allah para pembaca sekalian bolehlah membuat latihan berulang kali untuk supaya kita membaca dengan betul. Baik. Sekarang kita lihat iltiqa'us sakinain yang berlaku dalam dua perkataan. Kita ulang, yang mana sukun itu berada dalam dua perkataan yang berbeza. Pertama, sukun berada dalam perkataan yang pertama, dan yang kedua, sukun itu berada dalam perkataan yang kedua. Iltiqa'us sakinain yang dalam keadaan dua perkataan ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, kita lihat sukun yang berada dalam perkataan yang pertama, iaitu adalah huruf mad, alif, waw, ya. Okey. Huruf alif, waw, ya, huruf mad ini adalah huruf yang mati sebenarnya, tetapi tidak letak tanda sukun pada huruf mad. Dan kita akan bincang pada pertemuan akan datang kelebihan fungsi mad ini, dan pembaca akan tahu apakah kelebihan tanda mati ini sebenarnya. Baik. Perkataan yang kedua mesti bertemu di awalnya hamzatul wasal. Nak kenal hamzah wasal, itu huruf alif yang ada di atasnya itu kepala sad. Maknanya alif itu tidak dibunyikan, hanya sekadar sebagai penyambung kepada untuk huruf disebut selepasnya itu. Huruf hamzatul wasal itu kita tidak membacanya, dan kita hanya terus sambung kepada huruf yang berikutnya yang bertanda mati. Okey, kita akan lihat contohnya sebentar lagi. Baik, untuk jenis yang kedua pada perkataan yang pertama, iaitu berlaku pada tanwin. Sukun berada dalam tanwin, yang mana perkataan yang diakhiri dengan tanda tanwin terdapat nun mati sebenarnya, dan tanda sukun itu tidak dinyatakan secara zahir. Untuk lebih memahami tanwin yang di hujungnya terdapat nun mati, kita akan lihat contoh yang akan didatangkan sebentar lagi. Untuk perkataan yang kedua, ini sama seperti jenis yang pertama, iaitu terdapat hamzatul wasal dan juga tanda mati pada huruf yang kedua selepas hamzatul wasal. Okey, yang mana kaedahnya sama sahaja. Hamzatul wasal itu hanya sebagai penyambung dan tidak dibunyikan alif itu, dan kita akan masukkan kepada huruf yang kedua yang bertanda mati. Jadi kita akan lihat kedua-dua jenis iltiqa'us sakinain yang berlaku dalam dua perkataan ini, yang mana kita akan lihat contoh melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk supaya pembaca lebih mudah untuk memahami dan menguasai kaedah bacaan iltiqa'us sakinain daripada jenis dua perkataan ini. Jom kita lihat contoh daripada ayat Al-Quran daripada jenis yang pertama daripada iltiqa'us sakinain yang berlaku dalam dua perkataan. Contohnya adalah seperti berikut. Kita lihat ayat daripada surah An-Naml. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Baik, kita lihat perkataan yang bergaris merah, yang mana perkataan yang pertama qala dan perkataan kedua alhamdu. Baik, perkataan pertama terdapat huruf mad, iaitu huruf alif. Seperti kaedah yang kita sebut, pada perkataan pertama mesti terdapat huruf mad, alif, waw atau ya. Dan pada huruf alif itu tidak terdapat tanda sukun, tetapi ianya sukun. Baik, apakah ianya dibaca panjang? Jadi kaedahnya adalah tidak dibacakan dengan panjang, kerana apa dia? Apabila bertemu dengan sukun yang kedua dalam perkataan kedua, iaitu perkataan alhamdu, terdapat hamzatul wasal. Hamzatul wasal itu hanya sekadar sebagai penyambung bacaan kepada huruf lam yang bertanda mati. Baik, kita boleh lihat yang mana huruf lam terdapat tanda mati secara zahir. Maka disebut dengan jelaslah huruf lam itu dengan tanpa membunyikan ataupun memanjangkan bacaan huruf alif mad pada perkataan qala. Seperti berikut, saya ulang sebagai contoh. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Okey, kita tidak membaca وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Itu adalah salah dari sudut kaedah bacaan iltiqa'us sakinain. Maka kita perlu membaca dengan pendek saja. Baik, kita lihat contoh yang kedua untuk kita lebih memahami pada surah Al-Baqarah ayat 177.
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Baik, lihat pada perkataan yang bertanda merah, iaitu perkataan pertama fi dan perkataan yang kedua ar-riqab. Di sini ada sedikit perbezaan dengan contoh yang pertama, yang mana kalau kita lihat lam itu ada tanda mati, tapi di sini tidak ada. Baik, perkataan yang pertama fi, iaitu terdapat huruf mad, yang mana itu huruf ya. Kita kena lihat kaedah ini pada jenis yang pertama ini, mestilah perkataan pertama terdapat huruf mad yang mana ianya adalah sukun tetapi tidak diletak tanda sukun. Jadi di sini kita sudah pun mengenal bagaimana cara untuk mengetahui kaedah iltiqa' sakinain pada jenis yang pertama. Dan pada perkataan yang kedua pula, iaitu perkataan ar-riqab. Okey, kita lihat perkataan ar-riqab ini yang mana terdapat hamzatul wasal, sama seperti contoh yang pertama. Cumanya pada huruf lam tidak terdapat tanda sukun. Di sini yang menjadikan sanksi ataupun kekeliruan kepada pembaca. Di manakah huruf ataupun sukun sebenarnya? Jom kita lihat contohnya. Baik, kita lihat pada ar-riqab ini, lam itu tidak terdapat tanda sukun. Baik, ini kerana kaedah di sini disebut iaitu lam asy-syamsiyah ataupun lam al-qamariyah, yang mana kita akan bincangkan seperinci berkaitan kaedah al-qamariyah, alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Baik, jadi di manakah sukunnya itu? Iaitu terdapat kepada huruf ra. Baik, bila huruf ra yang bertanda sabdu, sebenarnya ra itu terdapat dua. Jadi ra yang pertama itu bertanda mati dan ra yang kedua ialah yang bertanda berbaris bawah. Jadi tanda sukun berada pada huruf ra yang bertanda sabdu, yang mana huruf yang bersabdu terdapat dua huruf sebenarnya. Jadi huruf ra yang bertanda sabdu itu terdapat dua huruf ra. Jadi ra yang pertama itulah sebenarnya yang bertanda mati dan ra yang kedua berbaris bawah. Jadi kerana itu bacaannya tidak disebutkan huruf lam, maka dibaca dengan huruf ra seperti berikut. Sebagai contoh, wa fir riqab, dan jangan dibaca dengan panjang ya itu wa fir riqab, kerana ini kaedah iltiqa' sakinan, pertemuan dua sukun, ya mati dan ra mati. Jadi tidak boleh dibaca dengan panjang, hanya cukup membaca dengan memasukkan terus pada huruf ra. Jadi hati-hati pada pembaca sekalian. Mudah-mudahan dengan penerangan kaedah ini, pembaca boleh memahami kaedah bacaan iltiqa' sakinain. Sekarang kita lihat jenis yang kedua, iltiqa' sakinain yang berlaku dalam dua perkataan. Perkataan pertama yang mana di hujungnya bertanda tanwin telah pun dijelaskan di awal tadi, dan kita akan lihat pada contohnya sebentar lagi. Dan perkataan yang kedua, terdapatnya hamzatul wasal yang mana tidak dinyatakan alifnya itu disebut kerana ini sebagai penyambung pada huruf berikutnya yang bertanda mati. Baik, sekarang kita lihat contoh untuk lebih kita memahami bagaimanakah kaedah jenis yang kedua ini, insya-Allah. Baik, kita lihat contoh. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. Lihat perkataan yang garis merah. Nuh itu perkataan yang pertama terdapat tanwin, dua baris hadapan. Dalam perkataan kedua, ibnahu, yang mana Nuh itu kalau ikut dari sudut kaedah sebutannya adalah seperti berikut. Nuhun, yang ada nun di hujungnya, kaedah sebutannya. Dan pada huruf perkataan kedua ada hamzatul wasal dan ba itu bertanda mati. Jadi dibaca dengan Nuhun ibnahu, yang mana nun yang mati tadi kita bunyikan baris bawah untuk menyesuaikan bacaan kepada huruf berikutnya. Jadi kita membaca dengan Nuhun ibnahu, bukan dibaca dengan Nuhubnahu. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Wal waznu yawma idzinil haqq. Baik, perkataan pertama yauma idzin terdapat tanwin pada huruf dal, yang mana ejaan kalau mengikut kaedah sebutan yauma idzin itu ada nun di hujungnya. Dan perkataan kedua al-haqqu ada hamzatul wasal, tidak dibunyikan alif itu, terus dimasukkan pada huruf lam yang bertanda mati. Baik, seperti mana telah dijelaskan tadi,
yang mana kita menyebut nun mati di hujungnya itu dengan membariskan di baris bawah untuk menyesuaikan bacaan bagi menyambungkan kepada huruf lam yang mati pada perkataan yang kedua. Jadi disebut dengan yauma idzinil haqq, bukan disebut dengan yauma idzil haqq. Okey, jadi nak menyatakan di situ terdapatnya nun di hujungnya itu yang bertanda mati. Baik, kita akan lihat lebih terperinci berkenaan nun hujung itu kalau kita lihat pada Quran Imla'i, tulisan Quran yang lama yang biasa kita guna, dan dinamakan nun kecil itu sebagai nun qutni. Okey, apa nama? Nun qutni. Kerana ianya adalah untuk memudahkan bagi para pembaca menyebutnya dengan cara kaedah yang betul. Tetapi Quran Rasam Osmani pada yang kita gunakan ketika ini tidak dapat nun kecil, tetapi kita cukup melihat kaedah bila terdapat tanwin seperti berikut, yang mana bertemu dengan hamzul wasal dan selepasnya ada huruf yang bertanda mati, maka kita tambahkan dengan nun kecil di bawahnya dengan disebut sebagai nun qutni. Baik, alhamdulillah, sebagai rumusan kesimpulan siri yang kedua iltiqa'us sakinain, kaedah pertemuan dua sukun terbahagi kepada dua. Yang pertama berlaku dalam satu perkataan, iaitu sukun berhimpun dalam satu perkataan seperti contoh yang telah didatangkan sebentar tadi. Maknanya yang kedua iaitu dalam dua perkataan, iaitu terbahagi kepada dua jenis pula. Pertama iaitu pada huruf yang pertama mestilah terdapat huruf mad. Huruf mad itu sebenarnya terdapat sukun, cuma tidak diletakkan tanda sukun. Okay, dan yang kedua terdapatnya hamzatul wasal, dan selepasnya itu terdapat huruf yang bertanda mati ataupun sukun. Baik, dan yang kedua, jenis yang kedua pula iaitu pada perkataan yang pertama terdapat tanda tanwin, yang mana tanwin itu adalah tanwin yang dua baris hadapan ditulis secara tertutup dan dua baris bawah dan hadapan ditulis secara selari, dan ditambahkan dengan nun kecil di hujungnya yang berbaris bawah untuk menyesuaikan bunyi bacaan bagi menyambung bacaan pada perkataan berikutnya, yang mana juga terdapat hamzatul wasal dan huruf yang kedua selepas hamzatul wasal itu bertanda mati. Baik, insyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat pada seluruh pembaca Al-Quran dan sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran daripada semasa ke masa. Terima kasih kerana sudi menonton Rahsia Mudahnya Tajwid, dan kita akan bertemu kembali pada siri yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.